Masjid merupakan sebuah institusi umat Islam. Ia menjadi lambang pusat penyebaran ajaran dan syiar Islam, sumber maklumat, pusat perhubungan dan sejarah. Namun, di pelosok dunia yang lain, Syria contohnya, jutaan pelarian berhadapan dengan kemiskinan dan kesusahan akibat peperangan. Sejak perang mula tercetus sekitar tahun 2011, masjid telah mula hilang peranannya sebagai tempat yang selamat. Masjid telah menjadi sasaran utama pihak musuh untuk dimusnahkan. Rata-rata masjid di Syria telah musnah dan rosak. Sehingga kini, rakyat Syria masih menjadikan kemah sebagai tempat mereka bersujud, memohon pertolongan dari Ilahi. Benda pertama yang kami masuk dalam Syria, kami jumpa kereta kebal dan kereta kebal tersebut berada depan masjid. Dan banyaklah cerita tentang masjid ni. Macam mana tentera Syria menggunakan menara masjid ini untuk menjadi tempat sharpshooter yang membunuh banyaknya rakyat Syria yang berada di kawasan tersebut, sehingga akhirnya para mujahidin berjaya merobohkan menara ini dan akhirnya masjid tersebut berjaya dibebaskan daripada cengkaman tentera-tentera Syria. Tetapi at the end, masjid itu tak boleh digunakan pun. Masjid waktu peperangan, yang pertamanya adalah markas pengganas lah. Sebab benda ni kita tak boleh nafikan. Betul lah, orang kata takkanlah masjid ni nak jadi tempat pengganas kan? Tak. Dia memang orang kata pengganas, tempat pertama dia adalah masjid. Sebab biasanya di mana-mana tempat peperangan, terutamanya di negara Islam lah, tempat yang akan senang berlaku pengaboman ataupun serangan adalah yang pertama di masjid, dan senang juga jadi markas adalah di masjid. Sebab semuanya bawa ideologi yang sama, semuanya akan kata mereka bawa Islam, dan antara tempat yang nak menjadikan tarikan untuk diorang adalah untuk mengambil masjid lah. Kalau kita tengok waktu peperangan berlaku di Syria, tempat utama yang menjadi sasaran diserang adalah masjid. So kebanyakan rakyat Syria ini mula hilang tempat untuk beribadat. So kita bila melihat perkara itu dan melihat kawasan tu, masjid itu, kita berhasrat untuk membangunkan satu masjid untuk mereka senang untuk beribadah dan selesa. Kenapa kami nak membina semula masjid ni? Bila kami menziarahi kamp pelarian, kami menziarahi tempat-tempat penginapan pelarian-pelarian Syria ni, mereka hanyalah beribadah sama ada kat dalam kamp, dalam rumah, dalam kemah mereka sendiri, ataupun kat dalam sebuah kemah yang sangat usang untuk solat. Bukan untuk solat saja, untuk pusat tahfiz. Jadinya fasiliti untuk mereka beribadat dan fasiliti untuk anak-anak generasi muda ni untuk belajar Al-Quran, mengenal Islam tu sangat limited. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 13/4 الله أكبر 13/4 قوات الأسد تقوم بهدم مأذنة الجامع العمري. الله أكبر الله أكبر. عمر بن الخطاب بنى هذا المسجد رضي الله عنه، وبشار الأسد لعنه الله هدمه. الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هدم مأذنة الجامع العمري. الله أكبر الله أكبر. هدموها بالدبابات. Masjid sebuah tempat suci dan telah dimusnahkan apabila berlakunya peperangan di Syria.
ia memberikan kesan yang sangat besar kepada komuniti. Jadi kita tahu juga masjid ni merupakan pusat komuniti. Dan pada waktu tersebut, ketika awal-awal kita menghantar bantuan, kita tidak masukkan masjid di dalam list planning untuk pembinaan sebenarnya. Sebab apa? Sebab bagi kita pada waktu-waktu awal ini, masjid itu belum di tahap satu benda yang penting. Yang penting adalah cukup makan, ada shelter, ada air. Ini yang paling penting. Kita uruskan ini dulu. Kemudian over the time, apabila kita telah memulakan bantuan kepada madrasah ini kita buat dalam masjid, supaya apabila kita bantu madrasah dalam masa yang sama, kita membantu aktiviti-aktiviti dalam masjid yang masih lagi berfungsi di dalam Syria. Bila kita pergi, kita tengok kebanyakan anak-anak pelarian yang duduk dekat camp, yang duduk di kawasan sekitar, dia orang ni nak baca Al-Fatihah pun ada yang sangkut. Cuba bayangkan, orang yang bercakap bahasa Arab tapi dia tak boleh nak baca Al-Fatihah. Kan? Bila kita tanya dia orang tentang rukun Islam, dia orang tak boleh nak jawab. Tanya rukun iman, kita tak boleh nak jawab. Jadinya from that time kita terfikir, oh, rasanya kita dah kena buat satu sekolah ni. Dan bila kita fikir-fikir, oh, instead of sekolah, baik kita buat satu masjid, yang mana masjid tu ada tempat pengajian agama juga. Dan dalam masa yang sama juga, bila kita tengok kem-kem pelarian ni, diorang hanya ada kemah pelarian sebagai tempat sembahyang. Yang bila kita tengok, kawasan tu sangat daif lah. Kan? Ada yang hanya berlapikkan tanah, tapi dia letakkan sejadah di atasnya. So dia kalau hujan, habis basah lah sejadah tu. Ataupun orang kata kalau kena waktu winter, salji jatuh atas kemah tersebut, dia boleh runtuh. So the idea come is when kita tengok ada keperluan untuk bagi diorang tempat yang lebih selamat untuk diorang sembahyang lah. Orang kata at least nak start sesuatu benda tu, kita mestilah start dengan agama diorang sendiri, kan? Sebenarnya agama kita dan diorang lah, Islam tu sendiri. Kita betulkan agama, bagi diorang satu mindset yang baru bahawa ini adalah syariat Islam yang sebenar, untuk berada di kawasan yang bersih, untuk jaga hygiene, sembahyang elok. So kita buat masjid, datang dengan idea untuk buat masjid. Dalam masa yang sama, di masjid tersebut kita bawa juga tempat untuk membuat pembelajaran agama dan juga pengajian tahfiz lah untuk anak-anak pelarian itu sendiri, supaya mereka mempunyai ilmu agama yang lebih baik lah untuk diri mereka dan keluarga mereka. مخيم الأزرق عنا مسجد سقفه مشمع شادر، والشادر تخان ما بيضبط لا مي ولا شمس. في الشتاء ميته فجاري، وانا عم نحسن نصلي، وبالصيف كمان شوب، وانا عم نصلي تحت الشادر، وميته بتضل جاري، ما بيتحمل المي طويل، عم ينزل لتحت على الارض. السداج بيشيلوه، وقت بيكون مطر بيشيلوه، بتصحى الدنيا من مدوا في الارض. مصلين قليل بالبرد وبالشوب. Saya tengok ada sebuah masjid yang usang. Saya tengok kat sana kitabnya dah hancur. Lepas tu diorang memang tempat uduk memang diorang akan ambil daripada rumah lah, iaitu kemah diorang sendiri. So mereka solat pun dengan keadaan tikar yang telah usang dan berbau. So ada yang tidak selesa. Beratapkan kanvas yang sangat nipis, lepas tu beralaskan tikar yang sangat nipis, yang tanah dia pun sangat tak rata. So kalau musim sejuk ataupun musim hujan, siap memang berlecak lah dalam surau diorang tu. So bila keadaan surau yang sangat tak selesa, of course lah pelarian-pelarian Syria akan solat dekat tempat lain. Contohnya dekat rumah mereka, ataupun memang kelas hafiz memang akan cancel lah. Kalau dengan keadaan surau yang macam tu, kalau hujan memang air menitik, kalau snow ataupun salji memang akan roboh surau di kamp pelarian tu lah.
Tercetusnya idea bangunkan masjid ni, kita waktu tu kita ada bangunkan perkampungan Malaysia di Syria, iaitu SAH Sirna Hayah. So dekat situ kita lihat kita boleh bangunkan banyak infrastruktur di situ. Apabila kita membina kampung Syrian Al-Hayah, kita wujudkan satu masjid di situ. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa masjid is pusat komuniti. Jadinya kita sedang membina perkampungan, tetapi apalah makna perkampungan ini tanpa ada satu center yang paling penting kepada agama Islam adalah sebuah masjid. Jadi wujudlah sebuah masjid yang kita namakan sebagai Masjid As-Sabil. Di mana masjid ni memang kami bina proper, yang ada tandas, ada tempat solat, tempat solat asing lelaki dan perempuan. So dengan adanya surau ni, hujan ke, ribut ke, salji ke, dia tak akan mengganggu secara interior tau. So pelayaran Sirah boleh je datang bila-bila masa untuk solat, untuk solat Jumaat, ataupun untuk apa lagi, baca Quran, untuk mengadakan kelas tahfiz pun tak payah cancel dah. Sebab yelah, kalau hujan apa takkan efek pun dalaman masjid tu. Dan air untuk ambil wuduk pun sentiasa ada, sebab kita ada telaga As-Salam kat situ, dan kita ada solar panel. So dari sudut pencahayaan, cahaya lampu pun ada je all the time. So masjid ni adalah untuk mereka yang tinggal di situ dan juga kawasan sekitar, yang boleh memuatkan lebih kurang 1,000 orang pada satu masa lah. Dia sebab masjid ni ada 2 tingkat. Ini tingkat atas dan tingkat bawah, boleh memuatkan lebih kurang banyak tu lah. Untuk 1,000 orang sembahyang pada satu masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah, sehingga pada waktu ini kita telah membina 3 buah masjid. 1 buah masjid lagi dalam pembinaan, ada 4 buah kesemuanya. Dan ini yang saya sebutkan bahawa kita sedang menuju ke arah satu lagi fasa yang bukan lagi pada fasa bantuan kemanusiaan, tetapi fasa kepada membina kembali komuniti dan masyarakat Syria itu sendiri. When you talk about any masjid in Syria, you're gonna figure a lot of stones destroyed or something like that. When Malaysia for Syria visit Arsal and visit the camps of the refugees in Arsal, and they saw the people over there praying inside their tents, or they maybe build a special tent to be a small mosque. But those tents, as the other tents, it should be destroyed by time, and it's not very qualified for praying. So when Malaysia for Syria sees this situation, they decided to build a masjid for them in Arsal. So that was the idea of this project. Kami perasan yang Arsal ni tak ada masjid dah. Kenapa tak ada masjid sedangkan populasi pelayaran Sirah sangat ramai kat situ. Jadi kami membuat keputusan untuk membina sebuah masjid 3 tingkat di Arsal dengan kerjasama Lakan Pelaksana di Lubnan. Jadi dalam masa tempoh kurang 1 tahun terbinalah masjid 3 tingkat. Tingkat pertama adalah tempat ruang solat lelaki, tingkat kedua ruang solat perempuan, dan tingkat ketiga ada sekolah tahfiz dan juga ada bilik-bilik lah untuk jika kami pihak Malaysia for Syria datang, kami akan tidur situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Malaysia for Syria berada di Masjid As-Sabil, masjid yang diwakafkan oleh anda semua yang dermawan. Sehingga kini masjid ini digunakan oleh rakyat sekitar dan juga pelarian Syria untuk beribadah setiap hari dan mengadakan kelas Al-Quran setiap hari.
Masjid As-Sabil di Lubnan. Kita bangunkan 3 tingkat dekat situ. Kita ada hire seorang imam yang menjaga masjid itu, dan juga segala aktiviti berkaitan aktiviti masjid, berbuka puasa, iftar, solat tarawih sentiasa dibangunkan, sentiasa dijalankan di masjid tersebut. Termasuk jugalah di Azaz, termasuklah juga di Al-Bab. Setiap kali pembinaan masjid yang kita lakukan, sebelum kita nak bina tu, kita dah jumpa dengan orang kata local council ataupun kawasan pemerintahan setempat lah, PBT ataupun what name yang you can name it, but it's a local council. So kita akan bincang, dan setiap local council mereka akan ada wakil ustaz ataupun wakil religious officer diorang. Jadinya bila kita nak bina, kita cakap, okay, aku nak bina masjid kat sini, so boleh bantu tak? Dia kata boleh bantu. Dan selepas, the next step is to buat apa ni, untuk create diorang punya community members lah. Siapa yang nak jadi siap, siapa nak jadi bilal, siapa nak jadi imam, dan siapa yang nak tolong kemas dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah, ini yang paling penting sebenarnya, adalah kita develop bersama dengan local council, baik di kawasan yang influenced by Turki ataupun di kawasan seperti di Arsal, di Lubnan sendiri, untuk create silibus pendidikan agama di situ, supaya dia dapat memberi impak yang terus kepada masyarakat Syria dan anak-anak mereka yang berada di situlah. Kita mengusahakan, kalau kita nak fikir masjid, okey, bagaimana masjid ini nak melambangkan sesuatu yang disumbangkan oleh Malaysia. Jadi kita sebut kubah. Kubah memang masjid-masjid di seluruh dunia pun pakai kubah. Jadi kita fikirkan, mungkin kita boleh gunakan kubah berbentuk masjid negara di Kuala Lumpur untuk melambangkan this is the masjid yang kita bina atas nama Malaysia. Jadi alhamdulillah, walaupun ada antara masjid ni kubah yang berbentuk kubah masjid negara tu hanya kecil je, tapi sekurang-kurangnya at least adalah ada titi Malaysia di situ, bukan sekadar kubah masjid yang normal sahaja. صراحة كان الجو أكثر من مبهر، أكثر من رائع. هو الحالة الفريدة، هو المسجد اللي مزج الثقافات. هو حتى التصميم كان فيه الفرادة، كان فيه اللمسة التركية مع الطابع العربي مع السحنة الماليزية الجميلة. فهذا اللي خلى المسجد يقول نحن أمة واحدة. هذا الأمر بيخلي الشعور أو بيرجع بأنه أنت استطعت أن تفعل شيء في ظل الحرب. هذا الشيء يعمل أثر بصراحة على المجتمع، ويعيد للمجتمع الشعور بالاعتزاز بإسلامهم، الاعتزاز بوحدتهم، اعتزاز بوحدة الأمة. هذا التنسيق التركي الماليزي السوري في إيجاد هاي النقطة التعليمية، هاي النقطة الإسلامية، كان هو شعور كفيل بأنه نقول بإذن الله نحن أمة واحدة. Satunya kita sebutkan masjid ini adalah masjid community, masjid yang akan menjadi satu pusat untuk merapatkan ukhuwah di kalangan masyarakat di tempat tersebut. Jadinya penting untuk leader di masjid ini adalah leader yang diterima oleh komuniti, dan ia akan memberikan kesan lah. Dia bukan orang dari luar tiba-tiba dihantar masuk ke masjid ini, tak. It has to be the local people yang berada di masjid tersebut. Masjid ni adalah syiar Islam. So kita bangunkan masjid ni, kita menyebarkan lagi syiar Islam untuk kita mengingatkan setiap setiap rakyat Syria ini ataupun semua orang untuk datang ke masjid untuk menegakkan syiar Islam, solat, memohon kepada Allah. Setiap ujian yang datang tu Allah uji kita, so kita datang kat dia, kita mengadu kepada dia. Inilah wujudnya masjid ni untuk kepada mereka umat Islam. The best thing and the only thing to make them wake up again or stand up again, it's gonna be spiritual work with their God subhanahu wa ta'ala. And the masjid, it's
I'm not gonna say the only one to make people with good relation with their God subhanahu wa ta'ala, but I believe that the masjid is from the most important thing to make a good relation between man and his creator. Harapan saya untuk Masjid As-Sabil ni sendiri adalah untuk melihat pada masa akan datang bahawa anak-anak Syria ni dia mempunyai pendidikan agama yang baik seperti mana anak-anak kita yang berada di Malaysia. Sebab macam saya ceritakan tadi, ada di kalangan anak-anak mereka ni illiterasinya sangat tinggi. Kan, tak boleh nak baca Al-Quran, bila kita tanya surah Al-Fatihah pun tak boleh baca. Kan, kita boleh baca kalimah syahadah pun tak boleh nak baca. Apa rukun iman, rukun Islam. So harapannya adalah supaya satu hari nanti mereka ni sendiri boleh jadi ejen untuk mengubah kawasan yang lain dan menjadi ejen untuk menyebarkan dakwah di kawasan setempat lah, supaya mereka yang beragama Islam di situ dapat bersama-sama mengamalkan Islam yang syumul, Islam yang baik. Bila Malaysia for Syria dapat berjaya membina Masjid As-Sabil hasil sumbangan orang ramai. Saya tak sangka tau projek ini mendapat sambutan yang sangat hangat oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Jadinya saya sangat berharap yang masjid ini akan diguna pakai buat selama-lamanya, dan itulah pahala itu sampailah dekat rakyat-rakyat Malaysia yang menderma dekat Masjid As-Sabil itu. Saya berharap masjid ini akan terus berfungsi, terus digunakan sebaiknya oleh rakyat Syria, kerana masjid ini dibangunkan adalah hasil sumbangan, hasil kasih sayang rakyat Malaysia khusus untuk rakyat Syria. Dan saya berharap masjid ini dijaga sebaiknya, disayangi sebaiknya, sentiasa dijaga rapi. Semoga rakyat Syria sentiasa datang ke masjid, mengimarahkan, sebab tujuan kita membangun masjid ini, hasil sumbangan rakyat Malaysia ini adalah untuk mereka, untuk rakyat Syria. Ini hasil cinta kami kepada rakyat Syria. Harapan saya untuk masjid-masjid yang dibina dengan hasil sumbangan rakyat Malaysia ini, ia akhirnya berjaya menyatukan dan memperkuatkan saf-saf kekuatan umat Islam di Syria. Itu yang pertama. Yang keduanya, ia dapat memberikan pengisian rohani yang baik kepada rakyat-rakyat Syria. Yang ketiganya, ia mampu untuk melahirkan ramainya para hufaz Al-Quran dan para penghafal hadis-hadis sahih. Dan yang keempatnya, ia mampu untuk mengembangkan lagi ajaran agama Islam di Syria, dan malah mungkin mewujudkan da'i-da'i, pendakwah-pendakwah yang terhasil daripada masjid-masjid yang kita bina ini, dan da'i-da'i ini pula akan menyebarkan Islam di seluruh dunia. So ada 5 perkara yang kita harapkan masjid ini akan memberikan ganjaran berpanjangan kepada siapa sahaja yang telah menyumbang bagi tujuan kepada pembinaan Masjid As-Sabil di Syria.